السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin mukminin, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini sekali lagi kita berpeluang untuk meneruskan kuliah maghrib kita. Mudah-mudahan apa yang saya akan bacakan ini memberikan pengajaran dan pedoman, panduan untuk diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar hadis pada malam ini, insya-Allah taala. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, hadis ini diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya, kata Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yalqa Ibrahim abahu Adhar yaumal qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang suatu peristiwa yang akan terjadi dan berlaku pada hari kiamat, yang mana kejadian ini belum berlaku tetapi telah digambarkan, telah diceritakan lebih awal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu yang disampaikan. Peristiwa yang kita akan dengar ini, dia bersangkutan dengan seorang nabi yang sangat mulia dan sangat besar kedudukannya, dan kita senantiasa menyebut namanya di dalam salat. Nabi yang saya maksudkan, yang tuan-tuan telah mendengar namanya disebut di dalam awal hadis ini, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sebab itu bila kita membaca tahiyat ataupun tasyahud, kita bersalawat dengan salawat Ibrahimiyah. Walaupun dia tidaklah wajib menurut para ulama, dia bukan termasuk daripada perkara yang wajib dibaca di dalam tahiyat ataupun tasyahud, tetapi kita disunatkan untuk membaca salawat Ibrahimiyah. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam digelar sebagai Abul Anbiya, bapa kepada para nabi. Seperti yang selalu kita sebut, keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam lahir daripadanya Ishaq, Ya'qub, Yusuf, Ayyub dan nabi-nabi yang lain. Daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam juga lahirnya Ismail. Lahir daripada keturunan Ismail itu Nabi Allah, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keturunan keluarga Nabi Ibrahim ni keturunan keluarga para nabi, para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Dan kita tidak boleh lupa jasa besar Nabi Allah Ibrahim alaihissalam membina dan mengasaskan Masjidil Haram, Kaabah. Quran menyebut, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id minal bait
Dan ingatlah ketika mana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan anaknya Ismail membina Kaabah. Jadi manusia yang pertama membina Kaabah ialah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sebab itu cerita-cerita yang mereka sebut, kononnya bahtera Nabi Nuh bertawaf mengelilingi Kaabah, inilah cerita yang tidak masuk akal, cerita yang tak logik. Kerana Nabi Nuh sebelum Nabi Ibrahim. Nabi Nuh datang sebelum Nabi Ibrahim. Yang buat Kaabah Nabi Ibrahim. Yang naik kapal Nabi Nuh. Macam mana kapal Nabi Nuh boleh tawaf di Kaabah yang belum dibina oleh Nabi Ibrahim? Cerita yang mengarut, datang daripada sumber yang tidak sahih. Cerita-cerita macam ni kalau kita fikir sikit, kita dah boleh nampak kepalsuan dia. Jasa besar Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ialah membina Kaabah. Sebab itu bila kita pergi berhampiran dengan Kaabah, kita akan melihat maqam Ibrahim. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Quran kata, dan ambillah daripada maqam Ibrahim itu sebagai tempat untuk mendirikan salat, musalla. Sebab itu kita pergi salat di belakang maqam Ibrahim. Sunat 2 rakaat kan. Dalam hadis Nabi membaca pada rakaat yang pertama qul ya, Nabi membaca pada rakaat yang kedua qul huwallah. Sunat kan? Dan tapak kaki ataupun binaan yang tuan-tuan nampak maqam Ibrahim itu, tidak ada apa-apa amalan selain daripada kita salat di belakang. Tak disunatkan untuk kita sapu, tak disunatkan untuk kita cium, tak disunatkan untuk kita pegang dan sebagainya. Tidak ada amalan-amalan yang disyariatkan oleh Nabi kecuali kita pergi kawasan belakang tu, kita salat 2 rakaat. Itu disebut di dalam Al-Quran. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dia bertemu dengan ayahnya Azar. Kita tahu Nabi Ibrahim bukan daripada bangsa Arab. Sebab itu Nabi Ibrahim ni Abraham. Kalau tuan-tuan tengok orang Arab, orang apa? Non-Arab, orang Yahudi juga menyebut tentang Nabi Ibrahim. Dan kita tengok nama-nama seperti Ishaq, Isaac, Sulaiman, Solomon, Nuh kan, Musa, Moses kan, Ibrahim, Abraham, Isa, Jesus. Nama-nama ini kalau kita tengok perkataan Ishaq, Ibrahim, Musa, Yusuf bukan nama-nama Arab. Dia bukan daripada kalimah Arab. Dia bukan daripada kalimah Arab. Pasal itu kalau kita tengok salah satu tanda yang disebut dalam kaedah bahasa, dia tidak dibaca dengan baris bawah. Semua baris atas ataupun baris hadapan. Azar ialah bapa dia. Dan kita tahu bapa dia tidak beriman dengan dia. Bapa dia salah seorang daripada penentang ajaran yang dibawa oleh Ibrahim. Agama Hanif. Ibrahim ni agama Hanif, agama yang lurus, yakni Islam lah. Kan? Kita pun sebut asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa, di atas agama bapa kami Ibrahim. Jadi Ibrahim alaihissalam apabila dia membawa ajaran Islam, antara orang pertama yang dia seru untuk menerima ajaran dia ialah keluarga dia sendiri, iaitu bapa dia. Dan bapa dia ini terkenal, kita akan tengok di dalam Al-Quran juga menyebut hal yang sama. Bapa dia merupakan antara orang yang menentang ajaran dia. Bapa dia antara orang yang bertanggungjawab mengukir, membuat, membina patung berhala ni. Bapa dia tukang buat berhala.
Dan Al-Quran merakamkan bagaimana dia berdialog dengan bapa dia. Dia tanya dekat bapa dia, "Wahai bapa aku, kenapa engkau menyembah suatu berhala yang tidak boleh mendengar dan tidak boleh melihat?" Dia tanya dekat bapa dia, "Kenapa engkau pergi sembah batu tu? Dia tak boleh dengar dan dia tak boleh melihat." Dia suruh bapa dia berfikir. Nabi Ibrahim alaihissalam ni kalau kita baca, dia banyak berdialog, menyuruh kaum dia untuk berfikir. Sebab itu Islam antara perkara yang dia kempen umat dia buat apa dia? Berfikir. Afala ta'qilun, afala tatafakkirun. Tidakkah kamu berakal? Tidakkah kamu berfikir? Sebab itu antara benda yang agama benci ialah tidak menggunakan akal untuk berfikir. Antara tanda kita tak guna akal untuk berfikir ni apa? Apa sahaja yang kita dengar, apa sahaja yang kita baca, apa sahaja yang kita lihat, kita percaya dan kita telan bulat-bulat. Ini bukan sifat orang berakal. Sebab itu ulul albab. Ulul albab ialah orang yang berakal. Ulul albab. Albab itu daripada perkataan lub, dalam. Orang yang mempunyai akal yang dalam, akal yang hebat. Quran kata alladzina yastami'una alqaul. Orang yang pikirannya bagus, akalnya bagus, ialah orang yang mendengar ke semua hujah, mendengar ke semua perkara. Fayattabi'una ahsanah. Akhirnya dia akan membuat pilihan yang terbaik untuk dia ikut. Sebab itu kita kena ajar masyarakat kita, jangan hukum dulu, pergi dengar, berhujah apa dia nak cakap, apa dia nak bagi tahu, kemudian kita nilai. Jangan taksub. Tak semua benda yang keluar daripada guru kita mesti betul, dan tak semua benda yang orang lain sebut mesti salah. Sebab itu kita kena dengar. Sebahagian orang dia tak mau dengar. Dia kira tok guru dia saja, dia kira pok dia saja, dia kira apa yang datang daripada geng dia saja. Ini namanya ta'assub. Quran tak bagi, Quran suruh guna akal. Sebab itu orang yang tidak berakal tidak dikira sebagai mukallaf. Salah satu daripada syarat nak jadi mukallaf, taklif, bebanan syariat itu jatuh pada dia. Seseorang yang syariat hukum dia kena salat, dia kena zakat, dia kena puasa, dia kena haji, dia kena buat ibadat ni, salah satunya apa? Aqil. Aqil, orang yang ada akal. Orang gila, orang tak cukup akal, budak-budak yang tak ada akal tak dianggap mukallaf. Besar peranan akal. Nampak? Baik hadirin mukminin. Jadi dia kata, sekali kita akan baca dialog dia dengan bapa dia. Dia kata dekat bapa, dia jumpa bapa dia. Di mana ni? Di padang mahsyar. Wa ala wajhi adar qataratun, qatarah wa ghabarah. Dia tengok bapa dia ni, ada muka bapa dia ni muka yang dalam keadaan qatarah, ghabarah, dalam keadaan berdebu, dalam keadaan yang kusut masai, dalam keadaan yang hitam, dalam keadaan muka yang buruk. Qatarah, ghabarah, kan? Dalam keadaan apa? Yang inilah yang buruk lah, hitam, berdebu, kotor, kan? Wajah-wajah orang yang tak beriman. Kan Al-Quran kata kan, ada wajah yang putih dan ada wajah yang hitam. Fayaqulu lahu Ibrahim, bila dia jumpa bapa dia kata kat bapa dia, alam aqul laka la ta'sini. Dia kata, wahai bapa, alam aqul lak, bukankah telah aku cakap dahulu di dunia, la ta'sini, jangan kau lawan apa yang aku bawa, jangan engkau menderhakai ajaran aku,
Jangan engkau tentang apa yang aku bawa. Kan dahulu aku dah suruh ikut. Dia kata dekat bapak dia, bukankah dahulu aku suruh ikut dah. Tuan-tuan hadirin mukminin, ini juga yang akan berlaku kepada kita dan anak-anak kita dan keluarga kita. Al-Quran merakamkan tentang hal ini. Quran sebut. Sebab itu hadirin mukminin, apabila para nabi nak meninggal dunia, mereka sangat takut, sangat risau apa yang akan disembah dan dipegang oleh anak cucu mereka. Am kuntum syuhada id hadara Ya'qub al-maut id qala li bani. Dan ingatlah ketika mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan datangnya ajal Nabi Allah Ya'qub alaihi salam. Am kuntum syuhada id hadara Ya'qub al-maut id qala li bani. Dia panggil anak-anak dia. Nabi Ya'qub alaihi salam dia panggil anak-anak dia. Dia kata, "Ma ta'budu min ba'di?" Apa kamu nak sembah lepas aku mati? Antara perkara yang dirisaukan oleh seorang ayah, seorang bapa ini ialah apa agama yang akan dipegang oleh anak-anak dia, ajaran yang akan dibawa oleh anak-anak dia. Sebab itu sebahagian kita tuan-tuan, dia tak buka tajuk ni pada anak-anak dia. Sebab itu bila anak-anak balik main, anak-anak tak tahu apa yang diamalkan oleh bapa dia. Sedih kan? Sebahagian kita dia tak bercakap tajuk ni dengan anak-anak dia. Dia bercakap tajuk ekonomi, tajuk politik apa semua. Dia tak buka tajuk agama. Dia tak menyampaikan agama itu pada anak-anak dia. Sedangkan Quran sebut qu anfusakum wa ahlikum. Dakwah yang paling utama, dakwah yang paling awal ialah kepada ahli keluarga. Qu anfusakum, ourselves, diri kita. Lepas tu ahlikum, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul, bertanggungjawab. Sebab itu tuan-tuan hadirin mukminin, jangan kita rasa lepas beda kita mari masjid. Selalu saya sebut, berulang kali saya sebut hal yang sama. Kita kena wujudkan dalam suasana masyarakat kita bi'ah salihah, satu suasana yang salihah, keluarga, usrah di antara keluarga kena ada. Ibu ayah kena bercakap tajuk agama dengan anak-anak. Ambil satu masa lepas maghrib ke bila-bila ada hari, kumpul anak-anak salat berjamaah, kemudian cakap tajuk ni, bersembang dengan anak-anak tajuk agama. Sampaikan ini, dia pergi kelas dia balik, dia pergi kelas dia balik, dia pergi kelas dia balik, dia pergi kelas dia balik. Habis sangat makan ikan bakar, gelak habis. Makan ikan bakar, gelak habis. Pergi bercuti 3-4 hari, balik habis. Apa pun tak boleh. Tak boleh, kita kena cakap. Tengok anak kita semayang macam mana, ikut siapa dia semayang. Mungkin dahulu ketika usia muda kita tak ada kesempatan itu, kita tak ada ilmu itu, kita sibuk cari kerja. Mai tua kita pergi rumah anak-anak kita, tengok depa semayang macam mana, kan? Tengok cara depa semayang, tanya apa depa, sembang sikit, kan? Ada duk percaya benda-benda khurafat ke apa ke? Itu tanggungjawab seorang ibu dan ayah. Tanggungjawab yang besar. Dia kata, saya dah besarkan anak-anak saya dah, semua saya pergi mengaji, semua lepas dah. Depa fikir ambil tak. Tanggungjawab asas yang Allah Ta'ala letakkan di atas beban seorang manusia yang bergelar ayah dan ibu ialah memberikan didikan agama dan membawa anak-anaknya ke jalan syurga bersama-sama. Sesiapa yang tak boleh bawa anak-anak dia, tak buka jalan nak pergi ke syurga, dia bertanggungjawab di hadapan Allah. Sekurang-kurangnya dia ada alasan, dia dah bagi tahu. Dia kata, saya dah habaq dah kat anak saya dah ajak dah dia, saya dah cakap dah dia. Jadi macam Ibrahim, cukup. Ini bercakap pun tak. Bapak tu dah bagus dah, mai tang anak, hidayah milik Allah. Tapi sekurang-kurangnya dia sampaikan balighu anni walau ayah. Dia kena sampaikan kepada isteri dia. Nampak tuan-tuan? Jangan duk guna alasan pasal apa isteri Tok Imam sakan sangat. Tok Imam pun kata isteri Nabi Lut lagi teruk. Kalau semua pakai boh macam tu tuan-tuan, lingkup.
Kita tanya bini dia, dia kata dia pergi banding bini Nabi Lut. Kita tanya anak dia pergi banding dengan anak Nabi Nuh. Depa sekurang-kurangnya, sebelum kita nak gunakan mereka sebagai hujah, sebelum kita nak kata anak kita macam anak Nabi Nuh, sebelum kita nak kata bini kita macam bini Nabi Lut, Nuh dan Lut alaihimassalam, kedua-duanya Tuhan memberikan kesejahteraan kepada mereka. Mereka dakwah dah dulu. Mereka dah suruh dah. Macam Nabi Ibrahim, dia dah suruh dah. Sekali kita akan tengok macam mana dia dialog dengan ayah dia. Ya abati, ya abati, ya abati, ya abati. Berulang kali. Wahai bapakku, wahai bapakku, wahai bapakku, wahai bapakku. Bersungguh-sungguh dia nak tarik bapak dia. Tapi tak boleh. Adakah kita buat hal yang sama? Berapa kali kita bercakap dengan anak kita? Berapa kali kita bercakap dengan isteri kita? Berapa kali kita bercakap dengan keluarga kita? Pernah tak ada dalam perkumpulan kita dengan anak isteri kita bercakap tajuk-tajuk ni? Tajuk sunnah, tajuk akidah, tajuk salat, tajuk ibadat. Ada tak? Takkan tuan-tuan nak cakap benda tu pun, saya tak reti lah. Tapi kalau orang suruh ulas pilihan raya, sakan. Hadirin mukminin. Baik. So dia kata, alam aqul laka la ta'sini, bukankah aku sudah cakap, bukankah sudah aku katakan kepada engkau wahai bapa supaya ikut dan menerima ajaran yang aku bawa. Fayaqulu abuhu, maka berkatalah bapaknya, bapak dia Azar tadi ni, bila Nabi Ibrahim kata dulu kan aku dah cakap, yang ni orang kata apa? Menyesal. Dahulu pendapatan, menyesal kemudian tidak ada gunanya. Antara penyesalan yang paling banyak Quran rakam, antara benda yang paling banyak Quran rakam, Quran ulang, Quran sebut, apa dia tuan-tuan? Penyesalan orang-orang kafir di hari kiamat. Laitani kuntu turaba, alangkah eloknya jika aku menjadi tanah. Quran kata walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Quran sebut. Takkan kita nak sebut, takkan kita nak mengulangi perkataan yang disebut oleh orang-orang kafir ni. Quran kata walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim. Tidakkah engkau melihat bagaimana keadaan orang-orang mujrimun, orang-orang yang melakukan dosa ni? Quran sebut. Apa yang mereka sebut? Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, hari ini kami melihat dengan mata kami, kami mendengar dengan telinga kami. Farji'na na'mal salihah, hantar kami balik ke dunia untuk kami melakukan amal salih. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Laula akhartani ila ajalin qarib, kalaulah boleh dilambatkan sesaat, sedikit masa untuk kami hidup di dunia, fa asaddaqa, kami janji kami akan sedekah, wa akum minas salihin, dan kami akan jadi di kalangan orang-orang salih. Banyak lagi kalau kita nak sebut, rintihan, rayuan, penyesalan, keluh kesah yang diucapkan oleh orang-orang yang telah mati, orang-orang yang telah melihat apa yang Tuhan janjikan. Barulah mereka merintih, merayu, menangis, meronta-ronta nak balik ke dunia, seperti yang berlaku kepada bapa Ibrahim. Dia kata apa? Dia kata falyum la a'sika. Hari ini Ibrahim, falyum la a'sika, aku nak ikut hari ini. Hari mana tuan? Hari kiamat di padang mahsyar. Dia kata falyum la a'sika, hari ini apa yang hang suruh, apa yang hang cakap, apa yang hang kata, apa yang hang bawa, aku akan ikut. Ini juga apa yang dilalui oleh Firaun. Kita baca dalam kuliah yang lepas, ketika Allah Ta'ala menenggelamkan Firaun, dia kata apa? Aku beriman dengan Tuhan Musa. Tapi sudah sampai air laut itu di rengkung dia. Tak tenggelam lah. Dia nak tenggelam dah, baru dia kata aku beriman dengan Musa.
dengan Tuhan Musa. Masa tu tak ada. Kan? Fayaqulu Ibrahim, maka jawablah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Dia kata, ya Rabb. Dia kata, ya Allah, ya Rabb. Innaka wa'adtani anna tukhzini yawma yub'atsun. Dia kata, wahai Tuhan, innaka wa'adtani, wahai Tuhan, engkau telah berjanji dengan aku, alla tukhzini, kau telah janji dengan aku, engkau tidak akan memalukan aku, yauma yub'atsun, pada hari dibangkitkan manusia. Kau dah janji dengan aku, kau tak akan malukan aku. Apa maksud tak malukan dia? Memiliki seorang bapa yang begini keadaannya, suatu perkara yang memalukan. Sebab itu kita ni tuan-tuan, jadi bapa atau jadi suami, kita mesti buat sesuatu yang anak-anak dan isteri kita rasa bangga dengan kita lah. Dia rasa suami dia kira okey lah. Jadi suami ya. Di mana suami? Tu suami saya. Oh, hebat suami yang bagus, soleh. Saya pergi bagi bantuan di belah Bukit Keteri kot dengan beberapa orang sahabat, pergi bagi sumbangan. Kita mula-mula awal pergi bagi sumbangan, kita tak faham bahasa dia. Tapi lama-lama kita boleh faham. Kita tanya, mana suami? Suami dia sambung belajar. Oh, alhamdulillah. Dia tak ni ke? Dia tak balik-balik cuti-cuti SEM ke apa ke? Oh, dia pun tak boleh balik cuti SEM, tak ada cuti SEM. Oh, dia tak ada bagi ni apa beasiswa ke apa-apa ni, pasal susah anak pun kita pergi bagi bantuan. NGO kita pergi. Oh, tak ada ustaz weh, tak ada bantuan pun. Depa duk pemain kita, kawan tu duk Bukit Cabang. Masuk dadak. Buzat serenti. Lah sekali kita pun tanya orang yang bawa kita. Betul ke dia kata suami dia pergi sambung belajar apa semua? Sambung belajar apa ustaz weh? Keluar masuk Bukit Cabang. Kau spend. Tak guna tu. Kita duk heran, tinggal anak bini sampai tak makan apa semua. Pamper susu tak ada, kita pergi hantar. Kan? Lepas tu isteri dia tak jawab, depa ni yang jawab. Kan? Malu kadang-kadang tuan-tuan. Apa? Suami, sebahagian suami ni dia memang memperkudakan isteri dia. Kan? Pergi ambil bantuan di Baitul Mal apa semua, dia duduk dalam kereta. Dia pecut bini dia habis. Kan? Dia pengguna isteri ni satu sikap. Pasal itu tuan-tuan gerimuk ini. Malu lah kan? Malu. Baik. Dia kata, fa ay khizyin akhza min abi al-ab'ad. Dia kata, apakah benda yang paling memalukan aku, yang paling menghinakan aku, yang paling menjatuhkan maruah aku, mempunyai seorang bapa ahli neraka. Bapa yang begini, orang boleh semua nampak. Tentu orang kenal tu bapa dia. Itu bapa Nabi Ibrahim, itu bapa Nabi Ibrahim, itu bapa Nabi Ibrahim. Dia kata Allah dah janjikan jaga air muka dia, maruah dia, tak akan memalukan dia. Hadis ni diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam Sahih Bukhari. Hadirin mukminin, hadis ni pertama kita setujulah bahawa hidayah akhirnya dia milik Allah. Dalam ayat yang selalu kita baca, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Pasal itu Nabi ni tugas dia, saya dan semua tuan-tuan termasuklah kita ni apa? Tabligh. Kita ni hanya menyampaikan. Tuan-tuan jumpa orang, sampaikan. Anak isteri, sampaikan. Cakap dan terus cakap.
Allah Ta'ala bagi ilmu sikit, takat mana yang mampu, ada pengetahuan sikit, ada kuasa sikit, ada apa sikit, cakap, sampaikan. Jumpa anak kita, dia balik main sekali sekala, cakap dengan dia, sembang dengan dia, tanya, bincang tajuk ni. Tuan-tuan, yang lain dia pandai fikir, dan kita pun Tuhan takkan tanya tajuk lain. Tapi isu berkaitan dengan agama, Yaqub tanya, ma ta'budu min ba'di? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim, Ismail, Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Kami akan menyembah Tuhan engkau, Tuhan bapa engkau Ibrahim, Tuhan bapa engkau Ishaq, Tuhan bapa engkau Ismail. Kami adalah orang-orang Muslim. Yaqub nak dengar perkataan tu, the last tu, baru dia boleh mati dengan tenang. Nampak tuan-tuan? Dan Nabi sendiri pun berapa ramai juga di tangan dia yang tak dapat hidayah. So kita ni, tanggungjawab kita sampaikan. Dan alhamdulillah tuan-tuan, walaupun kita banyaklah dapat respon daripada masyarakat, mereka sampai apa yang kita cakap ni sampai kepada mereka. Alhamdulillah, melalui saluran-saluran live macam ni, secara langsung ni, tuan-tuan pun share lah. Ada dalam grup, kan, grup sekolah, boh lah. Kau takut nak bubuh? Grup-grup pencen tu bubuh lah. Ceramah-ceramah saya tu bubuh, kan. Depa nak terima tak terima biar pergi. Depa buh ustaz depa, kita buh ustaz kita. Lawan dengar. Saya tak mau buh lagi, depa kata apa pula kat saya, geng ni ke? Bukan hang ceramah, yang ceramah tu saya. Buh, depa nak kata apa biar pergi, kan. Dia berkata, siapa dia ni? Saya pun tak tahu, depa hantar mai, saya forward pergi, dengar pergi tengok, kan. Orang kadang-kadang kalau dia tak tengok muka, dia setuju. Tapi bila dia tengok muka, dia tak setuju. Macam tu ada dalam ni lah, video-video kita kadang-kadang kita cakap semua. Tapi saya dapat maklumat, ada juga video-video kita yang kena geng ni ambil. Geng ni ambil ya kan, buh di tempat dia. Hak kena kat dia, dia tak buh kan. Dia ambil pula geng hak nu pula, yang mana hak kita kata tu buh mai belah ni, dia ambil pula. Demikianlah manusia. Nampak tuan? Ceramah tentang sunnah berpoligami. Suami kerat video send terus kat bini. Lepas tu bini pula boleh tanggungjawab laki yang masuk neraka tak jaga bini pun dia bubuh pula kat laki dia. Elok, tak apa, lawan dengar. Kan? Yang ni pun kata mengaji. Kan? Fa yaqulullah, maka Allah Subhanahu wa taala respon. Jadi tuan-tuan jangan kecewa. Jangan sedih, jangan kecewa, jangan duka cita kalau tuan-tuan sampaikan orang tak terima. Jangan sedih. Sampaikan, cakap ya. Akhirnya Allah Taala akan pilih siapa yang. Pasal itu kita sebut di awal kuliah kita kan, may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Tu yang tuan-tuan duk dengar khutbatul hajah tu. May yahdihillah, siapa yang Allah Taala bagi hidayah kepada dia, fala mudhillah. May yahdihillah, macam mana? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah, siapa yang Tuhan bagi petunjuk kepada dia, may yahdihillah fala mudhillalah, tidak ada siapa pun yang boleh menyesatkan dia. Tetapi ingat, wa may yudlilhu, siapa yang Tuhan sesatkan dia, fala hadiyalah, tidak ada siapa yang boleh bagi petunjuk pada dia. Tapi Tuhan ni, dia nak sesatkan orang, dia nak bagi petunjuk, dia melihat kepada keadaan kawan tu. Selalu orang tanya, dia kata, ustaz, Tuhan telah tulis satu orang ahli syurga dan satu orang lagi ahli neraka. Tuhan dah tulis dah. Tuhan tulis itu berdasarkan apa? Berdasarkan pengetahuan Tuhan tentang
diri kawan tu. Okey, saya bagi contoh mudah ya. Tuan-tuan jangan sangka kata Tuhan yang contoh, Tuhan tulis Pakcik Nazri ni ahli syurga. Contoh. Sebagai contoh. Bukan, lepas tu dia tulis pula kawan ni ahli neraka. Bukan kerana dia suka kawan ni, dia tak suka. Tak. Macam ni ya. Bila tuan-tuan menikah dengan lelaki tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, nak bagi tuan-tuan faham apa maksud Tuhan tulis satu orang ahli neraka, satu orang ahli syurga. Tahu maksud dia apa? Maksudnya Tuhan menulis itu berdasarkan ilmu dia yang ke depan. Maksudnya benda yang ke depan tu Tuhan dah tahu dia ni macam mana. Tuan-tuan faham tak? Okey, saya bagi contoh mudah ya. Tuan-tuan tahu tak? Suami yang tuan-tuan menikah dulu ni, perangai dia lagu mana 10 tahun, 15 tahun ke depan. Tuan-tuan tahu tak? Tuan-tuan tahu ke tak? Tuan-tuan tak tahu. Kalau tuan-tuan tahu, contoh, satu orang masuk minta pakai jubah macam saya, Assalamualaikum. Lepas tu kita tolak. Pak kita tanya, awak hang tak mau, aku tengok bagus, berjubah, bercakap, petik elok, ada pun janggut, nampak soleh. Saya dah tahu dah. Lepas nikah 2-3 tahun nanti dia pukul saya. Kalau kita tahu macam tu tuan-tuan, bila kita tolak satu pinangan, kita jahat ke tak? Jahat ke tak? Jahat ke tak? Tak jahat lah, pasal kita tahu dia punya kelaku tu tak guna. Kita boleh habaq lah. Tiba-tiba kawan lain kata, aku tak percaya, dia pergi menikah. Dia menikah, dia kena suruh. Minggu ni makan sup kaki, minggu depan makan sup tangan. Dia kata, betul hang tak menikah dengan dia. Memang dia ni kaki pukul. Aku tahu dah. Nampak tak tuan-tuan? Artinya Allah, dia menulis kesudahan seseorang itu syurga ataupun neraka berdasarkan ilmu dia yang tidak terbatas. Dia dah tahu dah kesudahan kita macam mana. So dia, sebab tu dia tulis kau ni syurga, kau ni neraka. Pasal dia tahu kau ni akan buat apa, kau ni akan jadi macam mana, kau ni akan pilih apa. Dia tahu dah. Tuan-tuan faham tak? Jadi bukan yang jahat atau yang buruknya Tuhan, tapi memang kan pilihan kawan tu. Tuan-tuan tahu tak kata suami tuan-tuan penyamun? Contoh. Mana saya tahu? Masa dia kahwin dengan saya, dia habaq kerja lain. Tengok-tengok dia penyamun. Macam contoh Abdul Wahab ke apa tu. Bukan Muharram Safar. Mana nak tahu dia dulu dia saudagar, lah kali dia menyamun. Mana nak tahu kan? Tapi Allah dia tahu. Kan? Tu saya nak bagi tuan-tuan faham. Allah kata fa yaqulullahu ta'ala inni haramtul jannah 'alal kafirin. Sesungguhnya aku mengharamkan syurga untuk dimasuki oleh orang-orang kafir. Bapa Nabi Ibrahim kafir. Bapa Nabi Ibrahim kafir. Walaupun di kalangan ahli tafsir, di kalangan sebahagian tabi'in, mereka cuba nak mentakwilkan bapa Azar tu bukan bapa kandung, tetapi bapa saudara Ibrahim. Ada tafsiran, kita tak nafikan, ada pandangan, ada qaul yang kata bapa yang dimaksudkan dalam ayat itu, dalam hadis itu ialah bapa saudara, bukan bapa kandung. Tetapi tuan-tuan, yang kuatnya, yang rajihnya, yang jelas, yang sarihnya, bapa kandung dia. Bapa dia. Memang bapa dia. Dan itu tak pelik. Kerana di kalangan para rasul ada saja isteri, anak. Di kalangan sahabat pun ada. Di kalangan sahabat pun ada anak beriman seperti Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah anak Abu Jahal, bapa dia Firaun umat ini. Dia sahabat Nabi. Demikian Abdullah bin Ubay bin Salul, bapa dia kepala munafik, anak dia sahabat Nabi. Ini normal. Biasa. Hidayah kan. Cuma jangan kita duduk guna alasan tu kan. Kita awak sakangan tu imam Nabi Lut. Nampak? Thumma yuqalu ya Ibrahim. Kemudian dikatakan kepada Nabi Ibrahim, dikatakan kepada Nabi Ibrahim, ma tahta rijlaik,
Apa di bawah kaki kau tu? Ma tahta rijlaik. Apa yang ada bawah kaki kau tu? Fayanzuru fa idza huwa bidikhin multatikh. Dia ditukar menjadi seekor binatang. Dia transform jadi seekor binatang. Kalau kita tengok dia sebut dubuk. Dubuk ni dalam bahasa orang putih, tak tahu saya duk tengok dalam dokumen dalam National Geographic, dalam Discovery dalam Animal Planet. Dubuk ni hina kan, yang dia nak macam anjing tu tapi dia lagi ganas. Dubuk ni fox tuan-tuan, dia memang buka dia buruk jalan pun terkonek macam tu. Dan bila dia serang mangsa dia tu, kalau kita tengok ni Animal Planet lah, bagus tuan-tuan tengok Animal Planet ni pasal apa? Kalau kita tengok yang lain kita berdosa, tengok aurat. Kita tengok Animal Planet ni tak berdosa. Tuan-tuan, sehari dua ni heboh pasal kucing. Boleh tak kucing bela dalam rumah? Sebahagian ustaz-ustaz dah jawab. Pertama tuan-tuan, saya nak bagi tahu kesemua riwayat yang kata Nabi bela kucing, Nabi sayang kucing, ada kucing peliharaan Nabi, kesemua riwayat itu tidak sahih. Jadi tak payah duk jual nama Nabi lah. Awak hang bela kucing, aku bela kucing ni pasal Nabi sayang. Tak. Nabi sayang semua binatang. Kalau betul nak ikut Nabi, hang buat zoo. Semua Nabi sayang. Tak payah duk jual nama Nabi. Mu'izzah. Boleh mana kita tak tahu. Cuma Abu Hurairah yang Hirrun tu, Hurairah tu, kucing kecil tu, sebab memang ada riwayat dia suka buah kucing, dia suka main kucing, maka dia gelar Abu Hurairah. Dan Nabi ini dia bukan tak bagi buat zalim pada kucing saja, dia tak bagi zalim pada semua binatang. Dan ada hadis dalam Bukhari, Nabi kata apa? Ada wanita yang masuk ke dalam neraka kerana kucing, dan ada yang masuk syurga kerana kucing. Bukan kucing tu tajuk dia binatang tu. Nabi kata apa? Yang masuk neraka tu dia kurung kucing, tak bagi makan, dia masuk neraka. Yang masuk syurga tu dia bela kucing. Tapi tuan-tuan, antara hak kucing dengan hak jiran, yang mana lagi besar? Hak jiran, orang. Saya nak sebut 2-3 isu pasal kucing ni. Yang pertama sekali tuan-tuan, saya nak bagi jelaslah. Kucing ni ikut nas, dia tidak najis. Dia tak najis. Dalam hadis yang kita tengok, Nabi kata dia di kalangan minat tawafi. Dia ni jenis binatang yang suka tawaf, suka main duk keliling kita ni. Kalau kucing tu dihukum najis, jahanam kita. Cuma kucing ni dia tak najis tau. Satu orang duk semayang, dia ni jenis takut kucing, dia semayang, kucing main, dia duk ketak lah. Dia ni jenis, dia bukan dia tak ada kucing kan? Bukan dia kucing main dan tu kucing tu ngau balik, lompat dia. Bukan masalah najis tu, masalah apa? Masalah dia takut kucing. Tak apalah, tu satu. Kucing tak ada masalah. Melainkan kalau zahir dia berak apa semua tu kencing, nampak kena pada tempat kita, dia najis lah. Satu lagi tuan-tuan kena faham, kucing ni ramai orang duk keliru. Depa duk faham kata kucing ni macam manusia. Telefon semata-mata nak tanya, telefon tanya. Apa dia? Saya beli Friskies, tak ada cok halal. Macam mana boleh dak nak bagi makan kucing? Kita tanya siapa nak makan, kucing ke hang? Dia kata ustaz cermat sikit. Kucing lah. Bila yang kucing kena ada cok halal? Lagu tu jenuh pesan dekat kucing kita. Hei kucing, hang jangan duk pi makan ikan haram, hang makan ikan halal. Ikan halal tu ikan apa? Ikan yang aku beli. Ikan haram je duk pi makan.
Lepas tu tuan-tuan, kalaulah friskis kena decok halal, ikan tuan-tuan kena habaq jangan duk pergi curi. Ikan haram. Lepas tu tuan-tuan kena ajak dia lagi. Selain daripada makan minum, apa dia lagi? Dia kena pergi menikah bagi betul. Kena ada saksi, wali apa semua. Hang jangan duk pergi khabat bini orang tak tahu mana. Berak kena basuh. Basuh bagi cuci, hilang warna, bau dan lain. Orang kita ni tu dia yang dia kata yang dia pergi duk fikir benda-benda yang itu satu. Nabi juga. Nabi kata, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir." Siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, fala yu'dhi jarah. Jangan dia sakiti jiran dia. Jadi kalau jiran kita tersakiti dengan kucing, kita duk pi berak. Pandai pula kucing ni. Dia tahan jangan duk berak dalam rumah ni. Dia pula memang pakat baik dengan tuan dia. Hampir berak. Kalau hang nak berak, hampir berak. Tuan-tuan, saya nak abang tu. Take lembu ni. Take kalau lembu berak, kita nak pergi korek buang. Abang, saya pergi buat pri. Take lembu. Take lembu ni, kalau dia berak, kita boleh korek buang. Pri ya. Tapi take kucing jangan duk main. Berak, kencing, kata ceruk. Dia kata lepas tu bilang jiran marah. Hang tak sayang Nabi. Hang tak ikut sunnah Nabi. Nabi pun sayang kucing. Tapi kalau Nabi hidup pun aku tengok, hang kena. Tak boleh macam tu. Bukan soal tak boleh belah dalam kucing ke apa. Kalau dia nak belah, dia kurung. Jangan bagi menyakiti jiran-jiran dia. Jangan bagi. Kalau kita nak belah kucing, buat rumah tengah bendang. Belah seorang-seorang. Handukkan kucing hang. Kan? Keluar-keluar mai nak pergi masjid, prek tepi jauh. Itu semua dosa tu, dosa sesama manusia. Tu saya beritahu kata. Lepas tu sebahagian yang belah kucing pula, dia belah kucing lebih pada dia belah anak bini dia. Anak bini dia tak pernah tanya makan apa. Kucing cukup masak dia bagi makan. Pasal apa? Pasal dia kata siapa belah kucing rezeki murah. Lepas tu hang belah anak bini hang rezeki mahal. Tu yang kita kata Tuhan tak tanya hang bagi makan kucing ke tak, tapi Tuhan tanya hang bagi makan anak bini tak. Macam sebahagian orang main burung sampai lapak bini dia. Lah kali bini dia kerak burung tu makan. Cerai talak 3. Saya nak sebut dia tajuk kucing ni dia sensitif. Sensitif. Dan kita kena melihat keadaan yang lebih besar. Azan. Azan tu kita perhabis apa yang berlaku akhirnya kepada bapa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Okey tuan-tuan. Kita mungkin tertanya-tanya besar mana dosa bapa Nabi Ibrahim ni. Saya nak ringkaskan kuliah malam ni. Kalau tuan-tuan rajin, saya akan baca. Tapi kalau tuan-tuan nak tambah lagi, tuan-tuan boleh balik tengok. Tuan-tuan buka surah Maryam ayat 42 sampai 48. Saya akan baca. Tapi saya nak bagi tuan-tuan kerja sikit. Kalau tuan-tuan rajin, tuan-tuan tengok. Lepas kita lalu 42, 43, 44, 45, kita akan kata di hujungnya, padanlah apa yang bapa dia dapat. Pada ayat 42, kita mula ayat 42. Ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya, itu permulaan dia. Wahai bapakku, mengapa ayah menyembah benda yang tidak mendengar dan tidak melihat, serta tidak boleh menolong sekalipun? 43. Dia ulang sekali lagi. Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepadaku dari ilmu pengetahuan yang tidak pernah sampai kepadamu, yakni agama turun kepada aku. Ikutlah aku wahai ayah, aku akan membawa engkau ke jalan yang benar. 43. Sekali lagi dia ulang, wahai ayahku. Maksudnya ayah dia tak ikut lagi. 44. Wahai ayahku, jangan engkau menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu menderhaka kepada Tuhan yang melimpah rahmatnya. 42, 43, 44. Sekali lagi dia ulang 45. Wahai ayahku, sesungguhnya aku bimbang
Ayah akan diazab oleh Allah Ar-Rahman disebabkan ayah menyembah selain daripada Allah. Maka sebab itu menjadilah ayah rakan kepada syaitan di dalam neraka. 42, 43, 44, 45. 4 kali dia ulang, ya abati. Ayah dia dengan keras kepala, dengan degil, dengan angkuh, dengan sombong. Ayah dia jawab 46. Respon tulis 46. Patutkah engkau Ibrahim membenci Tuhan-Tuhanku? Wahai Ibrahim, demi sesungguhnya jika engkau tidak berhenti daripada mengajak dan menyeru aku akan melontar engkau dengan batu. Tu dia jawab masa dia di dunia. Dan ingatlah, lebih baik engkau tinggalkan aku. Hampir keluar. Dia halau Nabi Ibrahim. Bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 3 kali, 4 kali. Dan Ibrahim setiap kali dia bercakap dengan ayah dia, ya abati, ya abati, dia seru, dia ajar. Ayah dia yang memilih untuk tak ikut. 48. Tuan-tuan tengok, 46. Dan tuan-tuan tengok pada ayat 47. Tu cantik tu. 42, 43, 44, 45. Dia ajar. 46 ayah dia tolak. 47. Apa kata Ibrahim? Selamat tinggal ayah. Aku akan memohon kepada Tuhan supaya dia mengampunkan dosa-dosa engkau. Sesungguhnya Allah itu sentiasa melimpah rahmat dan ihsannya. Dia janji dia nak minta ampun ke ayah dia, walaupun dalam keadaan macam tu. Tapi tuan-tuan tengok dalam surah Taubah ayat 114. Tuan-tuan balik tengok 114. Allah Ta'ala tegur Nabi Ibrahim. Allah bagi tahu, Allah cerita dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 114. Tuan-tuan balik tengok. Dan bukanlah istighfar Nabi Ibrahim bagi bapaknya itu dibuat melainkan kerana dia telah janji. Dia duk minta ampun, ya Allah ampun bapak aku, ya Allah ampun bapak aku, ya Allah ampun bapak aku. Dan apabila ternyata bapaknya itu musuh, Allah sebut dalam Taubah 114, dan ternyata bapaknya musuh bagi Allah, ia berlepas diri daripada bapak dia. Dan dia tidak lagi meminta ampun untuk bapak dia. 114 surah At-Taubah. Apa kesimpulannya? Kesimpulan dia tuan-tuan, ayah dia yang membuat pilihan dan dia telah cuba. Dan padanlah apa yang ayah dia dapat. Dan tuan-tuan, Allah Ta'ala setelah tukar dia jadi dubuk tadi ni, fayukhadu biqawaimihi, dia disambak kaki dubuk tadi ni, fayulqa finnar, dicampak ke dalam neraka. Jadi yang orang nampak binatang tu, dubuk tu. Yang dibakar, yang diseksa dubuk, bukan Nabi, bapa Nabi Ibrahim. Jadi siapa pun tak tahu. Terjagalah kehormatannya. Nombor 1, hadis ni menjadi bukti kemungkinan saya dan tuan-tuan bertemu dengan keluarga kita di padang mahsyar. Ada kemungkinan walaupun dalam Quran kata yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bin likulli imrin yaum, banyak ayat-ayat yang seperti itu, tapi saya nak beritahu kemungkinan nak jumpa. Allah boleh buat. Dalam satu athar Nabi cerita, dalam satu athar dia jumpa dengan anak dia. Seorang mak ni jumpa dengan anak di padang mahsyar. Memang ada kemungkinan anak dia kata dekat mak, mungkin anak kita, mungkin mak kita. Apa dia kata? Wahai ibu, hari ini kalau kau nak minta apa sahaja daripada aku, kau minta. Asalnya sahih. Dia kata kat mak dia, kau nak minta apa pun daripada aku, apa sahaja yang kau harap aku tolong kau, aku bantu kau nak aku bagi, aku akan bagi. Kecuali satu ya, kau jangan minta pahala aku tak bagi.
yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Tak boleh ditolong. Sebab itu tuan-tuan kata, saya ada anak mati kecil, saya ada anak hafal Quran, saya ada anak orang saleh, saya ada bapa orang saleh, dia boleh bagi syafaat, saya ada kawan orang saleh. Tuan-tuan tak baca dalam surah ayat kursi, man dzalladzi yashfa'u 'indahu sambung illa biizni. Tuan-tuan mungkin nak tolong bapa tuan-tuan, mungkin nak tolong anak tuan-tuan, tapi Tuhan kata tak boleh. Ni Nabi Ibrahim mungkin dia nak tolong, tak boleh. Sebab itu Nabi kata kepada ahli keluarga dia, kata kepada Maimunah, kata kepada ibu saudara dia, kata kepada Fatimah, keluarga Muhammad minta kepada Muhammad, di dunia minta, kerana di akhirat esok aku tak boleh tolong. Pasal itu salah satu syarat syafaat daripada kita nak tolong, dan orang yang kita nak tolong tu diizinkan untuk ditolong. Tuan-tuan mungkin nak tolong dia, tapi dia tak diizinkan oleh Allah untuk ditolong, tak boleh tolong. Itu. Dan yang terakhir, banyaklah faedah yang kita boleh ambil. Hadirin mukminin, akhirnya yang menyelamatkan kita bukanlah keturunan dan keluarga, tetapi amalan masing-masing. Setiap orang bergantung kepada diri dia. Mungkin Allah Ta'ala selamatkan kita dengan syafaat anak kita, isteri kita, suami kita, kawan-kawan kita, tapi akhirnya Ibrahim mengajar kita, dia balik kepada kita. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua dan menjadikan kisah yang berlaku kepada ayah Nabi Ibrahim alaihissalam pengajaran untuk kita. Kerana setiap daripada kita tentu sudah pasti ada keluarga di rumah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmat kita insya-Allah. Aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.